أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal. Pada hari ini halaman baru untuk kita meneruskan surah Al-Hajj pada bahagian yang terakhir, halaman yang terakhir pada halaman 341. Hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ustaz baru je sampai daripada Terengganu Ustaz ya. Terus saja ya bersama pada hari ini ya, bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada mungkin ada yang di tempat kerja berehat pada kali ini. Kita ucapkan terima kasih pada semua terus bersama My Quran Time. Sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Sama-sama kita doa pada Allah agar Allah tambahkan keberkatan kebaikan dengan ilmu yang kita belajar pada hari ini. Kita berada pada halaman akhir surah Al-Hajj, pada halaman akhir juz yang ke-17. Dan mari sama-sama kita saksikan apakah ringkasan sinopsis halaman 341. Yang kita akan lihat sama-sama pada ayat 73 hingga 76 yang kita akan baca pada bahagian pertama ini. Cabaran kepada kaum musyrik ya untuk menciptakan seekor lalat dan bagaimana Allah menemplak kepada cara fikir berdebat ataupun tidak menerima kepada kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kita akan perhatikan ayat 73 hingga 76. Dan kemudian pada ayat 77 hingga 78 sebagai satu penutup kepada surah Al-Hajj, perintah syariat dan hukum, bagaimana kita perlu bersungguh-sungguh dalam berjuang, dalam beribadah, mengabdikan diri kita kepada Allah. Itulah tanda bahawa seseorang itu sudah pun mendapat semangat ataupun panduan daripada surah Al-Hajj, surah yang berkaitan dengan haji, untuk membina jiwa masyarakat yang lembut menuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita baca sama-sama ayat 73 hingga 76 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, sama-sama dapat kita sekali lagi untuk berada di akhir muka surat terakhir dah surah Al-Hajj sebelum kita masuk melangkah pada surah Al-Mu'minun. Maka sudah pastilah ada kita kata apa kaitan-kaitan yang kuat untuk sebelum masuk surah Al-Mu'minun ini. Namun insya-Allah pada hari ini kita akan nak baca daripada ayat yang ke 73 hingga 76 sebagaimana sinopsis tadi, perumpamaan demi perumpamaan yang Allah letak dalam Al-Quran supaya kita mudah faham ayat Al-Quran dan juga perintah dan syariat. Mudah-mudahan kita menjunjung perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita baca ayat 73 hingga 76. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا
اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 73 hingga 76. Alhamdulillah, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi. Kita ingin melihat kepada apakah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 73 selepas semalam kita melihat ayat 72 bahawa ada orang yang bila dibacakan ayat-ayat Allah pada mukanya itu ada nampak al-munkar. Al-munkar itu maksudnya dia tak puas hati, marah kerana dia merasakan mengacau kepada apa yang sedang dia laksanakan, nilai yang sedang dibawa. Dan Allah mengingatkan pada ayat 73 ini, pada halaman akhir ini, ya ayyuhan nas. Sekali lagi Allah memanggil dengan gelaran kepada seluruh manusia. Ya, kalau kita lihat ya ayyuhallazina amanu, kita akan jumpa nanti pada selepas rehat nanti, tetapi ya ayyuhan nas ini adalah seruan kepada seluruh manusia. Awal surah Al-Hajj ini bercerita tentang ya ayyuhan nas, wahai manusia. Ini adalah mesej untuk semua, mesej untuk semua. Dan Allah menyatakan duriba mathalun, iaitu telah dibawakan, telah dibuat suatu perumpamaan. Ya, dalam ayat ini menariknya tidak ada perkataan daraballah, ustaz ya. Ya. Terus saja duriba mathalun. Pasal ada di kalangan manusia ini, bila dia dengar perkataan Allah, bila dia dengar perkataan Quran, dengar perkataan Islam, dia sensitif, dia allergic. Dia rasa macam ini amat Islamik, ini amat spiritual. I don't want to hear. Contoh begitu kan, saya tak nak dengar. Tapi kalau katakan satu perumpamaan, Allah tak beritahu pun perumpamaan dia daripada mana, ia bersifat apa? Mathal ini satu perumpamaan, satu contoh untuk memudahkan kefahaman. Ya, kefahaman tentang cara berfikir, cara kita beriktikad ataupun beriman. Dan duriba ini daripada kataan daraba, iaitu pukul asalnya, ya. Jadi kalau kita kata duriba mathalun ini, kalau kata dipukulkan mithal, tak berapa tepat, susah sikit nak faham ustaz ya. Tapi sebenarnya fungsi mithal adalah satu perkara yang amat penting. Sesuatu kalau yang sesuatu yang dipukul ini, dia sebenarnya sesuatu yang penting, yang perlu diberi perhatian, dan sepatutnya hati manusia yang betul-betul manusia, ya, yang betul-betul manusia, dia akan terpukul. Dia rasakan bahawa contoh ini adalah amat-amat istimewa, perlu diberi perhatian. Allah sebut fastami'ulah, dengarlah betul-betul kepada perumpamaan ini. Jadi ini adalah psikologi tentang manusia. Ada di kalangan manusia ustaz ya. Kalau katakan dia mungkin dia beragama Islam, tetapi dia tidak beriman. Dia kalau cakap dalam Quran cakap, dia kata Islamik sangatlah. Kan? Dia nak dengar kata-kata motivasi, kata-kata perumpamaan, dia boleh absorb. Tak apa, Allah bawakan di dalam ayat ini tentang satu perkara. Apakah perkara tersebut? Innal ladzina tad'una min dunillah, siapa yang menyeru selain daripada Allah, menyembah pada berhala, menyembah kepada manusia seperti Firaun dan sebagainya, tokoh manusia, Allah menyatakan la yakhluqu dzubaba, ya, iaitu mereka tidak mungkin akan dapat mencipta seekor lalat. Allah bawakan perumpamaan tentang seekor lalat dalam surah Al-Baqarah, surah 2 Allah bawakan tentang nyamuk, surah 22 Allah bawa pasal lalat. Walawij tamaulah. Lalat yang kita tengok itu lalat dekat buah ke, ataupun lalat yang hinggap kepada roti ke,
Kalau di depan berhala itu kadang-kadang diletakkan apa? Diletakkan buah oren, buah apple, nasi dan sebagainya. Sebenarnya berhala itu tidak mampu untuk mencipta seekor lalat. Itu kalau kita bercakap tentang berhala yang daripada batu. Kalau berhala ataupun yang syirik kepada manusia, contohnya kita kagum sangat, kita ada orang yang menyembah pada Firaun contohnya. Firaun tidak boleh mencipta walaupun satu lalat, walaupun dikumpulkan segala Qarun ke, dikumpulkan semua menteri-menterinya, tidak mampu untuk mencipta seekor lalat. Wa in yaslubuhum, tadi bercakap tentang penciptaan. Kali ini lalat sudah tercipta. Lalat sudah tercipta. Jika lalat itu merampas syai'a, satu perkara kecil, contohnya ada nasi lemak lah Ustaz ya. Kalaulah ada nasi lemak depan berhala tu, ataupun letak apple ke, kalau dia hinggap dan dia ambil satu bahagian syai'a kecil sahaja daripada makanan itu, la yastanqidhuhu minhu, ya, tidak dapat dia merebut kembali. Berhala tu dia tengok je lah, dia tengok aja kan. Dan kalau manusia pun sebenarnya, kalau Firaun pun, kalau ada makanan yang hebat-hebat, kalau ada lalat yang hinggap di atas makanan tersebut, ya, satu kalau kita kaji tentang lalat ini, kalau dia dah mula hinggap, maka dia akan merembeskan dia punya air liurnya, ataupun ada yang kata enzim dia akan merosakkan, ya, dia akan mencemarkan. La yastanqidhuhu minhu, Firaun tidak dapat pula dia pergi kaji, ambil mikroskop ke kan, untuk membuang pencemaran tersebut, dia tak boleh buat. Apatah lagi kalau lalat ini terbang. Kan Ustaz kan, kalau kita berbincang tentang lalat ini, dia ada aerodinamik dia, aviation tentang macam kalau kapal terbang tu dia ke depan je, nak pergi ke belakang tak boleh kan, kita kena corner ke sana ke sini. Tapi lalat ini dia ada kemahiran itu Ustaz, dia boleh ke belakang ke depan. Itu sebabnya kalau kita nak pukul dia tiba-tiba ke sana kan. Bila Firaun contohnya nak mengejar kepada lalat tersebut, sebenarnya tidak mampu. La yastanqidhuhu minhu. Jadi kesimpulan Allah di hujung ayat 73 itu, dha'ufal talibu wal matlub, iaitu amat lemah, ya, amat lemah yang meminta, at-talib yang menyembah, wal matlub yang disembah. Jadi kalau kita ini sebagai talib yang sedang memohon, meminta sesuatu, kalau minta daripada manusia ataupun minta daripada berhala, sebenarnya Ustaz ya, dia bukannya dha'ifu dekat sini, tapi gunaannya dha'ufa. Dha'ifu itu dilemahkan, tapi dha'ufa, perkataan yang kita baca dalam ayat 73 itu memang dah sedia lemah. Memang dah sedia lemah. Kita ni lemah, dan yang kita minta kalau dia daripada makhluk, maka ia juga lemah. Ini menceritakan betapa sebenarnya manusia ini, sebenarnya kalau dia ada lemah dan dia makin memerlukan sesuatu, maka dia makin lemah. Dia perumpamaan macam inilah Ustaz ya. Kalau katakan saya tak ada telefon. Saya tak ada telefon. Tapi kalau saya tak nak guna telefon, saya okey je. Tapi kalau saya nak sangat telefon, akhirnya saya akan makin lemah lagi. Pasal apa? Saya asyik fikir pasal telefon. Ya, itu adalah sifat at-talib, iaitu kita sendiri. Sifatnya makin kita perlukan, makin kita lemah. Tapi memang kita lemah pun. Asal dah lemah dan makin perlukan. Itu sebabnya kalau orang yang dia perlukan duit, dia dah tak ada duit, dah lemah, tapi dia rasa dia nak belilah makanan, dia akan rasa makin lemah bila dia rasa pergi ke sana tak dapat duit. Ini adalah psikologi yang Allah nyatakan, perumpamaan untuk kita faham bahawa buat apa nak mencari makhluk untuk disembah, minta daripada kubur ke, daripada orang-orang biasa, padahal sebenarnya Allah cakap ma qadarullah haqqa qadri. Ini menarik perkataan ini, iaitu mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha perkasa. Allah memberi komentar bahawa sebenarnya manusia ini tak menghargai Allah sebenar-benarnya. Allah pemberi rezeki, Allah lah yang menyayangi kita, Allah yang bagi macam-macam. Itu sebabnya dalam surah Al-Hajj ini banyak nama-nama Allah diberitahu. Rauf, Rahim, kalau di sini Qawi, Aziz. Allah beritahu perkara ini, sebenarnya Allah ini amat kuat, Allah ini amat berkuasa, tapi manusia tidak menghargai Allah dengan sebenar-benarnya. Tetapi apakah contoh manusia yang betul-betul menghargai dan betul-betul tidak menyembah lalat? Kan maksudnya tadi Ustaz ya, kalau rasanya berhala tidak boleh kacau lalat, lalat boleh kacau berhala, lalat lebih power, baik sembah lalat kan. Tapi tak ada orang sembah lalat. Pasal apa? Pasal sebenarnya cara berfikirnya itu
tidak betul, menyebabkan tidak menghargai perkara kebenaran dalam kehidupan. Siapa yang dipilih oleh Allah untuk menghargai kebenaran, ayat 75 memberi panduan kepada kita, dan kita bertuah kalau kita bersama dengan pilihan Allah pada ayat 75. Kita baca bersama. Baik, terima kasih Ustaz Faz. Kita nak pasak balik ayat yang ke-75, ada panduan di situ. Bagaimanakah kita nak terus menguatkan diri kita, walaupun kita ada akal, tapi janganlah akal kita ni memikirkan sesuatu yang melebihi wahyu sehingga menjadi rosak. Kita diberikan akal untuk berfikir, tapi ada batas-batasnya, mestilah dipandu dengan wahyu ilahi. Baik, kita baca ayat yang ke-75. Allahu yastafina. A'udzubillahi minasyaitan. Allahu yastafi رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. صدق الله. Allah memilih para utusannya daripada malaikat dan daripada manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ayat 75 ini ringkas sahaja, tapi Allah nak menceritakan kepada kita Ustaz ya. Siapakah makhluk yang benar-benar menghargai Allah haqqa qadrih? Yang pertama ialah para malaikat. Para malaikat Allah dah pilih dah ya, daripada banyak-banyak malaikat ini Allah pilih Jibril sebagai ketuanya, sebagai rusul, sebagai utusan, dan juga daripada kalangan manusia ada rasul-rasul ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para nabi yang ada. Ini adalah pilihan daripada Allah. Mengapa Allah pilih? Allah nak beritahu kamu tidak mahu menghargai Tuhan sebenar-benarnya. Kamu dah tahu dah lalat lebih kuat daripada berhala, dan tak ada orang sembah lalat ya, tetapi kamu masih lagi menyembah berhala ataupun manusia pun tak dapat kejar lalat maksudnya. Bukan mudah, kita dah pakai dia punya pemukul ni pun tak dapat Allah. Kan sebenarnya kita lagi lemah daripada lalat tersebut ya. Nak cerita berkaitan dengan makhluk ya, dan kita tahu bahawa lalat itu juga lemah. Jadi dalam hal ini yang boleh menghargai Allah sebenar-benarnya adalah para malaikat ya, dan juga daripada kalangan rasul. Daripada kalangan rasul, innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah lah yang Maha mendengar segala masalah yang kita ada, cabaran yang kita ada. Allah melihat ya apa yang sedang berlaku. Allah sebenarnya nak kita kuat dalam hidup kita. Allah nak kita kuat dengan kita menghargai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya sumber kebenaran, ada orang kata sumber kebenaran paling tinggi Ustaz ialah demokrasi. Kan, ada yang kata humanitarian itu kebenaran paling tinggi, padahal sebenar-benar paling tinggi kebenaran itu adalah datang daripada Quran, daripada Allah. Kalau dia bergantung kepada humanitarian ataupun paling tinggi kebenarannya daripada demokrasi, contohnya kesannya ialah bila dia kata daripada rakyat kepada rakyat untuk rakyat, akhirnya bila rakyat tak menghargai dia rasa give up. Itu contoh bagaimana seorang mengambil berhala dalam ideologi selain daripada manusia, selain daripada berhala. Allah menyatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di depan kamu, apa yang ada di belakang kamu. Sejarah kita Ustaz ya, semua Allah tahu. Allah tahu perkara itu, dan Allah berikan utusan untuk memandu kita, iaitu nabi-nabi yang ada. Kalau tidak ada rasul, cikgu yang mengajar kita, Quran yang dibawakan oleh malaikat kepada kita, kita akan sentiasa bermasalah. Padahal sebenarnya wa ilallahi turja'ul umur, segala urusan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap tentang wa ilallahi turja'ul umur ini ya, kalau kita nak dapat merasai pentingnya perkara ini, dia lebih kurang kalau kita bawa kereta Ustaz. Kita bawa kereta, kemudian kita bawa laju sikit 180 km per jam ya, tiba-tiba dia kena flash pum kan. Waktu itu Ustaz, kalau Ustaz ada pengalaman lah kan, bila bawa 110 180 contohnya, pum, rasanya lepas tu Ustaz ataupun kawan Ustaz lah kan, kalau ada yang 180 tu, kita akan
rasa tenang ke ataupun kita rasa dah mula nak turunkan, kita rasa okey. Apa perasaan Ustaz waktu itu kalau ada pop AAS? Biasanya kita insaf lah kejap. Insaf sekejap. Lepas tu dia naik balik kan. Okey. Nak ceritanya wa ilallahi turja'ul umur, segala urusan kita tu tadi, macam Ustaz tadi tu 180 itu dia kena tangkap dengan kamera, dia akan hantar ke JPJ. JPJ akan urusan itu sampai kepada kita surat gambar betul plate dan akhirnya mahkamah kalau tak nak bayar. Kan. Jadi itu yang dia macam berpeluh sikit waktu tu. Kan kita rasa okey insaf kejap. Okey. Wa ilallahi turja'ul umur, sebenarnya Allah tahu apa yang kita buat. What I did lah sama contohnya kan. Jadi apa-apa sahaja tanpa kita menghargai betul-betul daripada Allah, semua urusan itu akan kembali pada Allah. Kalau perasaan AES tadi itu pun ya, kena tangkap kamera laju tu pun kita dah rasa menggeletar sekejap ya. Sebenarnya perasaan ini perlu kita ada pada setiap masa kalau kita tidak menghargai Allah sebenar-benarnya. Kita membawa pada perkataan pilihan pada hari ini, kita sama-sama saksikan, iaitu salaba, iaitu merampas. Sekali sahaja disebut di dalam Al-Quran, wa in yaslubhumudh dhubabu syai'a, apabila lalat itu merampas walaupun sedikit daripada berhala, daripada manusia yang disembah ya, sebenarnya berhala ataupun punca syirik itu tidak mampu untuk mengejar dan merebutnya kembali. Nak menunjukkan bahawa dalam hidup kita tuan-tuan, lebih baik kita kembali kepada Allah, hargai betul-betul. Macam mana caranya? Kita akan lihat pada ayat seterusnya. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Masya-Allah. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang beriman, rokoklah dan sujudlah serta sembahlah Tuhan kamu dan berbuatlah kebaikan, moga kamu beroleh kejayaan. Inilah petikan ayat daripada ayat yang ke-77, sambungan daripada muka surat 341. InsyaAllah ayat yang cukup hebat ini akan ditadabbur oleh Ustaz Fazul sebentar nanti insya-Allah. Namun kita mengaji sikit tajwid pada hari ini, yang mana sambungan daripada perbahasan huruf yang tebal dan nipis. Dah kita dah bahas tentang huruf yang sentiasa tebal, yang ada 7 tu, sentiasa tebal tu. Khussa, dagtin, qiz tu. Ada kha, ada sad, ada dad, ada ghain, ada ta, ada qaf dan dha. Namun dalam huruf-huruf yang sentiasa tebal itu, 7 huruf itu, ada 3 huruf yang terkesan dengan baris bawah. 3 huruf ni huruf yang disebut sebagai terkesan dengan baris bawah. Walaupun huruf yang tebal, tapi huruf ni huruf yang tata'athar bil kasr, iaitu dia terkesan dengan baris bawah. Contoh tengok, huruf kha, huruf ghain dan huruf qaf. 3 huruf ni huruf yang terkesan dengan baris bawah. Huruf ni huruf yang tebal, tapi bila baris bawah dia taklah setebal ketika baris atas. Cuba tengok, akhihi, kita sebut akhihi, jangan sebut akhihi. Itu dah kita dah nak tebal sangat, kata huruf ni tebal ustaz, maka kita buat akhihi, salah.
Tak boleh sebut khiz. Contoh mustaqim dalam surah Al-Fatihah selalu kita baca mustaqim gitu saja. Jangan mustaqim nak tebal, tak boleh sampai macam tu sebab di baris bawah huruf qaf, huruf kha dan huruf ghin. Min ghillin, jangan min ghillin. Itu dah agak melampau sedikit. Tiga huruf ni daripada 7 huruf itu terkesan dengan baris bawah. Baki daripada huruf 7 ini iaitu sad, dad, ta, dha, ini 4 huruf ini tidak terkesan. La tata'athar bil kasr, maksudnya tidak terkesan dengan baris bawah. Tengok kita ambil satu contoh daripada sad, dad, ta, dha ni, ambil contoh ta. Tengok ta yang berbaris di atas. Tammah. Baris atas tebal kan. Bila baris bawah, ta itu baris bawah, dia tak terkesan. Dia tak jadi macam huruf qaf dengan kha dan huruf ghin tadi. Tetap tebal. Tengok tebal dia tidak terkesan dengan baris bawah. Min ti. Kita tetap sebut dengan tebal. Maksud dia tidak terkesan dengan baris bawah. Min tin. Tak boleh sebut min tin. Tak boleh sebut ti. Tetap ditebalkan. Maksud dia tidak terkesan dengan baris bawah. 7 huruf semuanya tebal belaka baris bawah pun. Tapi 3 huruf kha, qaf dan ghin dia terkesan bila baris bawah ni dia tak terkesan, tak setebal bila baris atas. Adapun sad, dad, ta, za baris atas ke baris bawah dia tebal, dia maintain. Maknanya tak boleh kita sebut tadi macam ayat kita baca 75 kan. Innallaha sami'un basir. Letak sad tu dibaca baris bawah tebal. Tak boleh basir. Kalau kita nipiskan sad baris bawah dia automatik jadi sin. Ini sedikit panduan berkenaan dengan huruf yang 7 itu yang sentiasa tebal. Namun 3 daripadanya terkesan dengan baris bawah. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi ya. Cara bacaan kita dalam bersama Al-Quran ini ada huruf tebal, ada huruf nipis Ustaz ya. Kita memahami perkara ini dan ilmu-ilmu ini adalah untuk memastikan kita jelas ya ketika kita beramal Ustaz ya. Kalau kita tengok pada ayat yang Ustaz baca tadi ayat 77 tuflihun itu, kita akan baca sekali lagi selepas ini. Tuflihun ni ada kaitan dengan falah dan fallah. Ya, falah tu berjaya, fallah ada syaddah itu petani. Petani itu dia kalau berusaha itu dia bukannya ikut mood. Bukan ikut mood kan, baca Quran ikut mood. Baca Quran ikut mood Ustaz. Mungkin Ustaz boleh cerita sikit, ada tak apa tips untuk memastikan kita ni jangan baca Quran ikut mood, rasa nak tebal-tebal, nak nipis-nipis. Ada tak panduan penting untuk pastikan janganlah kadang-kadang pagi-pagi kan dah rasa nak tebalkan tu rasa berat sangat, jadi nipis je lah. Macam mana semangat nak kuat itu? Betul lah. Kalau kita tengok Al-Quran ni, kita ingat dia kalamullah, kita ingat dia adalah kata-kata Allah sedang berbicara dengan kita. Kata Syekh Ahmad Ibrahim, kalau kamu nak Allah bercakap dengan kamu, bacalah Al-Quran. Maka kalau kita baca Al-Quran, maka kita nak sebutan huruf itu dengan penuh tafkhim, juga dengan masuk penuh penghormatan, penuh kebesaran. Maka kita jangan baca dalam keadaan yang kita mood lah, rasa nak panjang-panjang, rasa nak pendek-pendek, nak tebal-tebal, nak nipis-nipis ya. Okey, masya-Allah ya. Dan itu sebenarnya bila Ustaz cakap begini ni, dia punya mindset Ustaz ya. Mindset untuk baca Quran itu sebelum nak baca tu auzubillahi minasyaitonirrajim, mindsetnya ialah saya membaca kalam Allah, bukannya baca novel ataupun cerita hantu ke, boleh baca macam tu aja nak tutup bila, tetapi dengan mindset yang betul. Inilah yang Allah bawakan dalam ayat 77, mindset betul. Wahai orang-orang yang beriman. Orang yang manusia dia kadang-kadang ada mindset tersilap. Dia rasa dia nak sembah pada berhala ke, nak sembah pada orang ke apa ke, dia ikut mood dia. Tetapi Allah ingatkan pada ayat 77, apakah mindset yang betul, apakah praktikal amalan harian untuk kita yang lemah ini menjadi kuat. Ayat 77 hingga 78 kita baca menutup tirai surah Al-Hajj pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, masya-Allah. Sama-sama kita sambung bacaan daripada ayat 77 hingga 78. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا
واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 77 dan 78, dua ayat sahaja yang kita akhirkan Ustaz ya. Pendek bukan, jumlahnya sikit tapi ayatnya panjang ya. Yang kita nak lihat satu persatu, tengok apakah kesimpulan daripada Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan surah Al-Hajj. Awal surah Al-Hajj Allah menyatakan tentang wahai manusia bersedia ya pada as-saah, iaitu di mana ia adalah persediaan tentang hari kiamat yang menggegarkan, yang menakutkan. Tetapi dalam ayat yang ke-77 ini Allah nyatakan wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman ini adalah orang yang ada mindset yang benar untuk percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah orang-orang yang menghargai Allah ya. Kalau tadi pada ayat 74 ada orang yang tidak menghargai Allah, dah tahu lalat tu lemah. Allah boleh cipta lalat ya, berhala tak boleh cipta lalat. Jadi kesimpulannya hargailah Allah. Ya, tetapi tidak mahu kecuali apa? Nabi-nabi yang terpilih, para malaikat yang menghargai Allah, dan satu lagi kumpulan namanya adalah orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman. Jadi apa yang perlu kita buat tuan-tuan untuk kita yang lemah ini? Allah dah cakap dah dalam ayat 73, kita lemah Ustaz ya. Kita lemah. Kita lemah dan Allah kuat. Ayat 73 kita lemah, manusia lemah, makhluk lemah. Ayat 74 Allah kuat. Apa yang perlu kita buat? Wahai orang beriman, irka'u, berrukuklah. Rukuklah. Dia kalau orang yang lari pecut Ustaz ya. Dia kalau lari pecut tu bila dia dah lari, kemudian bila dia penat tu, dia kan buat macam rukuk kan. Dia gitu. Itu adalah tanda bila kita rukuk itu, memang namanya solat, tapi ketika rukuk kita mengadu keletihan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rukuk. Dan yang keduanya wasjudu. Sujud lagi lah Ustaz ya. Ini muka kita adalah tempat yang paling mulia ya. Kalau orang kutuk ke, yang malunya kat sini ya. Yang malunya kat sini. Tetapi bila kita sembamkan muka kita ke tanah itu namanya wasjudu. Lagilah kita merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah seruan Allah, kita yang lemah ini silakan mengadu lemah, tetapi jangan mengadu kepada siapa? Kepada lalat. Kan? Tapi orang tak mengadu pada lalat Ustaz, dia mengadu pada berhala. Kan? Ataupun kepada manusia yang lemah ya. Sebenarnya mengadulah kepada Allah, waktu ini seseorang itu akan mendapat kekuatan. Nombor 2. Nombor 3 apa? Wa'budu rabbakum. Rendahkan diri kita,
jadilah seorang yang sentiasa beribadah kepada Tuhanmu. Sebenarnya tadi kita rukuk dan sujud itu solat, tetapi sebenarnya rukuk dan sujud itu dalam solat bukan sekadar waktu itu sahaja kita merendah diri kepada Allah. Kita kena merendah diri, abd wa'budu rabbakum ini selepas solat kita, ketika kita baca Quran, ketika kita masak, ketika kita berbuat amal apa sahaja, kita rasa bahawa saya ini hamba, saya buat ini semuanya adalah bantuan daripada Allah. Ya Allah, tolong terima amal kami. Itu doa Nabi Ibrahim, ya, Rabbana taqabbal minna. Bukan kita rasa wah saya ni dah rukuk sujud baca Quran, saya rasa bukan. Itu bukan mindsetnya. Dan yang keempatnya, bila orang itu sudah beribadah kepada Allah dengan merendah diri, dia akan buat apa dengan manusia? Waf'alul khair, dia akan buat kebaikan. Buat kebaikan, ya. Pasal bila orang ini dia sombong saja, Ya. dia kalau sembah berhala tu, dia sembah berhala, lepas tu dia nak pergi curi ke, nak bagi riba ke, nak tekan orang lain, dia tak kisah. Lepas tu dia cakap berhala, tolong ampunkan saya. Dia tak macam tu. Bagi orang beriman, dia ada 4 perkara yang dinyatakan pada ayat 77, la'allakum tuflihun, agar kamu berjaya, seperti petani Ustaz yang kita bincang tadi. Betul. Ya, falah ada kaitan dengan falah, ya, fa lam alif ha ada syaddah. Maksudnya apa? Orang yang nak berjaya dunia akhirat, tuflihun ini, dia kena berusaha macam petani sampai dapat hasil. Kalau kita berusaha di dunia ini sampai dapat hasilnya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah yang kita akan tengok esok, dapat syurga. Selagi tak dapat syurga, tak dapat rahmat Allah sampai di sana, kita akan bekerja keras. Ini poin dalam ayat 77 Ustaznya. Tak diikut mood lah. Macam tadi kan, tak diikut mood. Sebabnya ikut mood ini Ustaznya, Allah terangkan sekali lagi pada ayat yang ke-78. Ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadih. Ayat ini sebenarnya Allah menyatakan, dan berjihadlah, bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Kita kena faham, jihad tak semestinya di medan perang, itu satu. Tapi jihad baca Quran Ustaz, kena baca yang tadilah, tafhim kena tafhim, kan? Tak boleh ikut mood rasanya, kan? Ataupun kita bercakap tentang mencari nafkah, membina keluarga, segala perkara tentang apa yang ditunjukkan oleh istafa, yang dipilih oleh Allah di kalangan manusia, iaitu Rasul. Mereka rukuk, sujud, beribadah dan juga buat baik. Kita kena buat sebaik-baiknya, bersungguh-sungguh. Tak bolehlah kita rasa macam hari ni rasa macam malas pula lah, kan? Itu bukan namanya haqqa jihadi. Ini adalah satu perkara. Pertanyaannya saya kita di hujung surah Al-Hajj ini Ustaz, ya. Tuan-tuan sekalian, ya, saya kena tanya diri saya pada tuan-tuan, kita ni dah bersungguh-sungguh ke dengan agama Allah, dengan segala apa yang Allah telah berikan kepada saya? Kan, saya dah diberikan ada rumah Ustaz, ya, ada anak, ada keluarga, ada program My Quran Time. Saya ni dah bersungguh-sungguh ke baca Quran, beramal dengannya, ataupun berbuat baik dengan manusia, ataupun saya buat sambil lewa ataupun ikut mood? Itu persoalannya. Jadi Allah menyatakan di sini pada ayat ini, huwajtabakum. Ini satu perkataan yang amat penting Ustaz, ya. Dia telah memilih. Tuan-tuan bandingkan pada ayat yang ke 75 tadi, Allahu yastafi, Allah memilih. Dua-dua pilih, yastafi dengan ijtaba. Tapi ada beza Ustaz, ya. Beza istafa ini, dia lebih kurang kalau katakan pergi restoran, kan, saya ada menu, kemudian saya pilih mi goreng mamak contohnya. Ustaz biasa pilih apa Ustaz? Biasa nasi goreng. Nasi goreng, kan? Nasi goreng. Dan kemudian saya pula bertanya, Ustaz, mengapa Ustaz pilih nasi goreng, kan? Apa ciri-cirinya? Mengapa tak pilih mi goreng mamak, ya? Kita tak tanya begitu kepada kawan kita. Pasal apa? Itu adalah istafi, itu adalah pilihan dia. Tak ada pula pasal nasi goreng ni ada nasi, di dalamnya ada udang, di dalamnya ada ni mi goreng mamak, dia ada telur je. Dia tak ada cakap begitu. Pilihan masing-masing. Allah pilih Nabi Muhammad, Allah pilih Jibril sebagai ketua malaikat. Ini pilihan Allah, jangan dipersoalkan. Tetapi kalau ijtaba ini, awak ni buat kerja betul-betul ke tak? Mengapa awak buat bising, ya? Awak kalau buat bising ni, awak kena tak bolehlah masuk kerja kat sini, ya. Kalau awak ni jenis committed, ketika interview committed, ketika buat kerja committed, tak kacau orang, okey, yang ini saya pilih kerana ada merit. Allah pilih kita Ustaz, pilih kita sebagai orang beriman, sebagai orang Islam. Sebenarnya ada sesuatu dalam diri kita
Dia macam kalau kita pilih pekerja tu kan, pekerja itu dia ada sebab, ada merit. Mengapa saya pilih awak? Pasal awak ni tak kacau orang buat kerja. Orang nak kena senyap, fokus, awak buat bising. Saya rasa awak ni kena dia ada sebab perkara tersebut. Huwajtabakum wama ja'ala alaikum fid din min haraj. Bila Allah pilih kita, ustaz ya, dah pilih, dah interview semuanya, masuk kerja. Kemudian orang tu masuk kerja, tak buat kerja. Rasanya okey ke tak okey? dah okey dah, dia dah interview lulus, sebabnya pasal ada merit, tapi bila masuk kerja dia tak buat kerja. Ini sebenarnya sebagai satu perkara yang tidak sesuai. Dan kalau kita dipilih sebagai orang beriman, ya, kena berusaha bersungguh-sungguh. Lepas tu bila dah jadi orang beriman, dia rasa tak apalah kot, saya baca mana yang saya nak baca, saya nak sampaikan, tengoklah keadaan, kan. Itu menunjukkan bahawa huwajtabakum ini, yang telah dipilih ini, dia tidak menghargai pilihan Allah untuk menjadi orang yang beriman. Jadi Allah menyatakan, kalau ada yang kata susah sebenarnya nak baca Quran ini, nak buat tugas-tugasnya, Allah kata wama ja'ala alaikum fid din min haraj. Sebenarnya apa ada dalam agama ini tidak susah, ya. Dan lebih daripada itu, millata abikum Ibrahim. Kalau kita buat bersama dengan Nabi-Nabi ini, sebenarnya kita meneruskan legasi Nabi Ibrahim. Mungkin saya nak minta Ustaz baca di bahagian kedua ni Ustaz ya, daripada huwa sammakum sampai hujung ini, kerana di sini Allah menekan lagi, memastikan kamu dah terpilih sebagai orang Islam, ya, kamu kena buat apa. Kita baca nak daripada awal ke di tengah-tengah? Huwa sammakum. Silakan. Baik, saya baca 3 baris ke bawah tu, wasammakul muslimin, dengan nahwan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza liyakuna ar-rasulu shahidan عليكم وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Sadaqallahul Azim. Bahagian kedua itu dia menamakan al-muslimin, title, tajuk ataupun nama yang amat mulia. Min qablu, sebelum ini, wa fi hadza, dan juga apa yang ada sekarang. Maksudnya sebelum ini ada orang Islam, sekarang pun orang Islam. Nama Islam itu adalah amat-amat tinggi, dan peranannya apa? Bukan sekadar duduk diam, tetapi liyakunar rasulu syahida, rasul menjadi saksi dan kamu juga menjadi saksi kepada manusia. Apa maksud saksi ini? Rasul menyatakan, saya dah buat yang terbaik menyampaikan mesej ini, kamu dapat tak? Jadi kita pun kata, ya, saya dapat mesej ini. Dan manusia lain pun akan bertanya juga, ataupun kita akan menjadi saksi kepada orang lain. Maksudnya apa? Saya dah sampaikan tak mesej yang ada ini kepada kamu semua, kepada alannas. Dan kita harapkan kepada semua manusia nanti Ustaz ya, nanti di akhirat nanti manusia akan cakap, semua manusia kata, oh, yang kamu sebagai orang Islam dah menyampaikan mesej. Tapi yang tak naknya Ustaz, ialah sampai di akhirat nanti manusia cakap, kamu dulu Islam, kamu ada Quran, tapi mengapa kamu tak sampaikan pada 5 bilion, 4 bilion yang belum Islam ini? Kamu buat apa dekat Malaysia baca Quran seorang-seorang sahaja?
wa takunu syuhada 'alan nas, pada waktu itu kita akan gemetar bila ditanya oleh Ah Chong ataupun Mutu Sami yang kata, ataupun oleh siapa John yang kata, kamu mengapa kamu tak sampaikan mesej ini seperti rasul-rasul sampaikan, kamu simpan sahaja. Jadi tugas ini berat, besar tuan-tuan. Kekuatannya dengan kita faqimus salah wa atuz zakah, dan selalulah wa'tasimu billahi wa maulakum. Kita selalu bercakap dengan Allah. Kalau dalam surah Al-Imran wa'tasimu bihablillah, di sini Allah kata wa'tasimu billah. Selalulah mengadu pada Allah, selalulah kita yakin Allah pelindung, Allah akan beri pertolongan. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, yakin kuasa Allah berbanding makhluk yang amat lemah. Yang kedua, selalu merujuk pada Al-Quran Sunnah setiap masa kerana ini yang berharga di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga, kita bersungguh-sungguh dalam solat, zakat dan amalan agama meneruskan legasi Nabi Ibrahim. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma antal qawi wa nahnu dhu'afa. Ya Allah, Engkau yang Maha Kuat, kamilah yang Maha Lemah. Ya Allah, Engkau lah Tuhan kami, kami adalah hamba-hamba-Mu. Ya Allah, ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk terus kami melakukan kebaikan. Ya Allah, kami cinta kepada orang-orang miskin, fakir. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami untuk kami salat, untuk kami menunaikan zakat, untuk kami sentiasa sedekah dan dermakan apa yang telah Kau berikan kepada kami. Ya Allah, lindungilah kami. Ya Allah, peliharakanlah kami lah. Engkaulah sebaik-baik pelindung bagi orang-orang yang beriman. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita. Kita menjadi orang yang mengamalkan intipati Al-Quran, berjuang bersungguh-sungguh haqqa jihadi, salah satunya dengan kita menggunakan harta kita untuk kita berkongsi, salah satunya di tabung gerakan Al-Quran, dijemput tuan-tuan bersama, agar ini adalah salah satu platform untuk kita bersungguh-sungguh, istilahnya jihad dengan haqqa jihadi. Moga-moga apa yang ada dalam diri kita, kita telah terpilih, kita dapat sampaikan ke seluruh dunia. Sama-sama kita bertemu kembali pada ulangan pada malam ini, pada pagi esok, dan kita akan melihat surah baru Ustaz ya. Surah Al-Mu'minun, My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.